Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Senyum je. Senyum je. Hari ni memang agak lambat sikit nak digest. Mungkin sebab tadi lah tak makan pagi. Sangat kali makan lepas ni. Okey, itu bercakap tentang tak ada tenaga yang kita peroleh daripada makanan. Tapi kali ini kita nak cerita tentang tenaga boleh diperbaharui, tenaga hijau, tenaga yang lestari di Malaysia ini, dan kita tahu bahawa kerajaan telah pun melihat perkara ini dengan lebih serius dengan kewujudan NETR dan sebagainya kan. So kita nak bercakap tentang itu. Jom kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita ada Encik Aidilf Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah dari Suria and Zone Sendirian Berhad. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Betul Aidilf? Ya, betul. Okey, ini satu tajuk yang saya sangat tertarik melihat bagaimana potensi negara-negara, khususnya negara-negara yang telah bergerak ke hadapan, memanfaatkan tenaga lestari sebagai salah satu modal utama mereka. Apatah lagi ia mesti bermatlamat dengan SDG, Plan SDG. Dalam konteks ini saya nak memahami dulu tentang landscape tenaga lestari khusus di Malaysia ini. Bagaimana ia bergerak? Adakah kita sedang berada di track yang sepatutnya ataupun kita masih lagi bertatih-tatih ke arah itu? Oh, okey. Baik. Jadi saya nak mulakan maybe dengan satu orang kata fun fact lah. Tahukah, mungkin saya boleh share kepada semua, Malaysia ni sebenarnya merupakan negara yang terbaik di Asia Tenggara dari kategori Energy Transformation Index yang baru saja orang kata diberikan oleh World Economic Forum 2023. Jadi kalau dari segi konteks ni kita tengok balik, terbaik di Asia Tenggara tu maknanya lebih daripada Thailand, Singapura dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau nak menjawab soalan tu, kita berada di landasan yang betul lah, yang mana kerajaan sendiri melalui dasar rancangan Malaysia ke-12, kita ada banyak inisiatif yang mana dia ada mengatakan bahawa pada tahun 2050 kita akan mencapai net zero. Jadi memandangkan saya pun dalam bisnes solar dan juga tenaga lestari, saya yakin bahawa kita berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat terbabit. Tenaga lestari ini, mungkin masih lagi tidak faham apakah sebenarnya untuk kita tafsirkan ini adalah satu bentuk tenaga lestari, tetapi ini adalah bukan, ini hanyalah tenaga semata-mata. Mungkin boleh kongsikan, cerahkan tentang perkara ini. Oh, saya rasa itu soalan yang bagus. Tenaga lestari ini lebih kepada, kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut sustainability lah. Maknanya tenaga yang mungkin boleh diulang kembali, diolah kembali, maknanya dia tidak terhad kepada sekadar single use. Contohnya macam bahan api fosil, kita dah bakar, kemudian dia akan menjadi orang kata pencemaran lah. Tapi untuk tenaga yang sustainability ni, dia lebih kepada tenaga-tenaga yang boleh dijana semula. Contohnya daripada sumber yang mungkin natural, matahari, angin, dan juga dia tak terhad kepada penjanaan sahaja, juga pada kecekapan tenaga. Macam mana kita guna tenaga dengan lebih baik supaya kita tak memerlukan lebih banyak tenaga dan sebagainya. Baik, kalau kita tengok dalam baru-baru ini COP28 pun telah menyatakan bahawa diorang nak end fossil fuel ini kan. Tetapi kita nak faham juga perjalanan syarikat SNS ini daripada 2015 hinggalah sekarang bagaimana? Oh, okey. Kami ditubuhkan pada tahun 2015, yang mana company ini dinamakan Suria dan Zone. Zone tu nama dia unik sikit. Dia bermaksud matahari dalam bahasa Jerman. Kami ditubuhkan oleh pelajar-pelajar yang pulang daripada Jerman, belajar dalam bidang teknologi hijau juga, di bawah tajaan JPA, dihantar oleh kerajaan sendirilah. Jadi kami memang bermatlamat untuk membawa orang kata teknologi global dan disesuaikan ikut keupayaan tempatan lokal. Jadi kita ditubuhkan pada 2015 dan hampir sedekat kita dah berada dalam industri ini, dan kita banyak buat dalam industri solar. Sekarang kita dah mula berjinak dengan pengecas elektrik untuk green mobility, contohnya kereta Tesla dan sebagainya, dan juga lain-lain lah seperti biomass, biogas dan sebagainya. Jadi apa yang kami buat adalah kami menggelar kami sebagai Sustainable Energy Expert, yang mana kita memberikan satu penyelesaian menyeluruh untuk apa saja solusi yang berkenaan dengan tenaga lestari. Saya tertarik apabila ada rakyat Malaysia yang mempunyai kepakaran belajar daripada luar, membawa pulang ke negara kita dan mengaplikasikan negara kita untuk dikongsi bersama dengan pemain-pemain industri. Dalam konteks ini, amat penting kita perlu mempunyai pakar bidang bagi memastikan supaya pertumbuhan itu akan sentiasa meningkat. Adakah kita punya pakar-pakar yang berterusan bagi memastikan supaya kita sentiasa berada up to date, ikut dengan trend semasa dalam aspek teknologi tenaga lestari ini?
Oh, okey. Kalau bercakap tentang landscape semasa lah, ketika ini, memang boleh dikatakan dari segi bilangan profesional ataupun syarikat yang mengusahakan tenaga lestari ini mungkin boleh dikatakan membangun, tapi saya tidak maksudkan sebagai mencukupi. Jadi kita masih lagi perlukan lebih banyak tenaga-tenaga pelajar especially dan juga tenaga pekerja profesional dan berskill untuk memacu lagi, dan saya rasa untuk menyokong lagi sebenarnya industri yang kami sedang lalui inilah. Baik. Dan bercakap tentang sokongan kerajaan, dasar-dasar kerajaan, adakah ia membantu ketika ini untuk teknologi lestari ataupun tenaga lestari ini? Betul. One thing for sure yang saya rasa saya amat menghargai lah, iaitu kerajaan kita. Bagaimana landscape politik sekalipun, kita sangat committed terhadap Sustainable Energy Development Goal ni. Bukan sekadar lokal saja, tapi secara global. Contohnya kita memang turut serta dalam Paris Accord untuk climate change punya aspek, dan juga kita salah satu player dalam Sustainable Energy Development Goal under United Nations. Jadi kerajaan sendiri pun dah memang ambil berat tentang perkara ini. Jadi di Malaysia lokal, macam baru saja diperkenalkan pada bulan lepas, 2 bulan lepas, kita ada satu program yang dipanggil National Energy Transition Roadmap. Maknanya dia merancang apa yang kita nak laksanakan daripada sekarang sampai 2050. Jadi ada dasar-dasar yang contohnya sekarang ni kita bergantung pada arang batu. Jadi antara perkara yang menarik, tahun 2050 sudah tidak ada penjanaan tenaga menggunakan arang batu. Jadi saya rasa komitmen tu sangat mantap daripada kerajaan, yang mana juga sebagai pemain industri, saya rasa bagus untuk bisnes dan juga perkembangan. Okey, untuk bergerak ke arah itu, kita perlu mencari apakah tenaga boleh guna ataupun tenaga lestari yang boleh kita optimumkan. Bercakap soal di Malaysia, tenaga lestari apa yang sepatutnya kita optimumkan yang boleh membantu setidak-tidaknya meningkatkan dan juga mengoptimumkan kebolehan kita, dalam masa sama juga dapat mengurangkan kos? Oh, okey. Saya suka soalan tu, sebab masa saya belajar di Jerman pun itu merupakan soalan yang saya tanya kepada profesor saya, kerana saya dapati di sana ketika itu pada tahun awal 2010 begitu, lagi banyak solar di Jerman berbanding di Malaysia. Padahal mereka ada 4 musim salji. Kita mungkin ada musim hujan, musim durian macam itulah, tapi dari segi matahari kita mempunyai banyak sinaran matahari yang dipancar sepanjang tahun. Jadi untuk menjawab soalan tu secara terus, terutamanya solar, saya rasa kita boleh memberikan satu, orang kata, komitmen yang lebih untuk menjana industri solar ni sendiri. Dan bercakap tentang industri solar di Malaysia ini, bagaimana permintaan dia? Dan adakah ia satu tenaga yang memerlukan kos yang tinggi untuk permulaan dan sebagainya? Komen Encik. Oh, okey. Kira kalau berkenaan dengan kos sebenarnya sangat menarik. Saya cuba untuk menjawab dari segi pandangan individu dulu. Sebab itu yang paling rapat dengan kita lah. Contohnya kita membayar bil. Ada yang membayar RM200, ada juga yang bayar sampai ke RM1,000. Tak mustahil, mengikut kadar kesesuaian masing-masing. Jadi memang kadar permulaan untuk pemasangan solar di rumah mungkin mencecah RM15,000 hingga ke RM50,000 sebagai contoh. Memang nampak besar. Tapi pelbagai inisiatif dah ada sekarang. Contohnya ada pembiayaan terus daripada bank melalui easy payment plan dan tanpa faedah dan sebagainya. Jadi benda tu memudahkan sebenarnya untuk individu membuat satu, orang kata, instrumen pinjaman dan sebagainya. Dan selain itu kita ada juga subsidi daripada kerajaan untuk pemasangan elektrik, pengecas elektrik dan juga pembelian kenderaan elektrik dan sebagainya. Jadi saya tengok perjalanannya seiring. Kalau nak katakannya kos tinggi, saya dapati banyak orang kata contoh instrumen yang membantu lah untuk mengurangkan kos. Okey, bercakap soal isu alam sekitar ini terkait soal isu pencemaran, dan kalau nak bercakap soal pencemaran ini, antara yang menjadi sektor penyumbang utamanya adalah industri perkilangan. Ini antara yang memberikan kesan impak besar. Landscape di Malaysia ini, kita mahu bergerak ke terhadapan dan menyawat juga seruan SDG seperti tadi kita bercerita di awal itu. Bagaimana pandangan daripada Tuan sendiri untuk melihat supaya ada perubahan yang diambil khususnya dari mereka business owner, key player dalam bidang industri-industri tertentu untuk berubah
landscape mereka mengambil tenaga-tenaga ataupun kaedah-kaedah teknologi yang lebih mesra alam ini supaya mereka bergerak ke hadapan, kita sama-sama bergerak untuk memastikan supaya hasrat kita ada dua, alam sekitar dan masa sama juga kos juga dapat kita kurangkan. Betul. Dalam konteks ini bagaimana? Okey, kadang-kadang kira usaha untuk ke arah tenaga hijau ni kadang-kadang mungkin bukan lahir daripada diri sendiri. Kadang-kadang mungkin keadaan semasa dan juga paksaan. Contohnya, saya boleh bagi contoh yang terbaik ketika waktu kita menghadapi gejala COVID. Maknanya bisnes dan juga perusahaan banyak mengalami kerugian dan cuba mencari cara untuk mengurangkan kos. Kerana bisnes taklah seperti biasa. Jadi mereka mula nampak yang solar ni sebenarnya walaupun mahal, tetapi dia sebenarnya banyak membantu dari segi mengurangkan kos operasi, yang secara tak langsung membantu untuk meningkatkan kadar profitability sesuatu syarikat tu. Jadi dengan adanya, contohnya kalau tuan bertanya tadi tentang apakah langkah yang kami bisnes boleh ambil, contohnya kita banyak memperkenalkan bisnes model yang terkini. Contohnya dulu nak pasang solar, kita harus membiaya mungkin 1 juta, 3 juta untuk kilang. Sekarang ni kita ada sistem konsep zero cost. Maksudnya pemasangan solar tanpa sebarang kos. Bunyinya nampak menarik, memang menarik pun kerana kita ada pihak investor luar. Jadi ada pembiaya luar yang akan datang ke sesuatu entiti itu, dia akan membayar solar tersebut bagi pihak berikut, dan mereka akan memiliki solar tersebut di premis yang bukan mereka punya. Jadi premis tersebut akan menggunakan elektrik daripada solar tersebut dan membeli tenaga daripada investor terbabit. Jadi dia, kalau sekarang ni boleh dikatakan, kalau dulu kami nak cuba untuk menjual solar dan kebanyakan kata mungkin kos yang tinggi, sekarang ni kita boleh cakap awak boleh pasang solar dan tiada kos. Ada orang yang akan membayar untuknya. Awak hanya perlu membeli tenaga solar. Situasi yang menang-menang sebenarnya. Ya, betul. Saya setuju. Sangat menarik, kan? Okey. Namun itu je maksud yang kita ada. boleh guna. Betul. Dan saya kira itu moving forward lah. Projek betul. kerajaan semua dah siap solar dan sebagainya. Baik, terima kasih Encik Aidil atas kesudian bersama dengan kami. Itu saja masa yang kita ada untuk berbincang tentang tenaga lestari ini, dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.